Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam segalanya mudah di dalam PDPC Ustaz Mi. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar adik-adik? Lama sudah tak berjumpa. Hari ini kita jumpa, kita belajar sama-sama. Apa khabar adik? Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT bertemu lagi dengan Ustaz Mi di dalam PDPC pada kali ini. Baik adik, tak nak buang masa. Hari ini sebelum kita nak mula PDPC, jom kita tengok dulu video yang Ustaz Mi nak paparkan kepada adik-adik dan teka apakah pelajaran yang kita akan pelajari selepas ini. Walaupun satu orang buat dosa langit dan bumi, macam buih dan lautan, Allah sanggup ampunkan dosa dia. Saya kata kat puan ni, puan, walaupun orang Allah bagi nikmat 24 jam, orang langgar perintah Allah 24 jam, esok Allah bagi lagi, Allah bagi tangan. Ada orang lepas mengumpak tangan hilang, ada orang lepas berzina hilang anu, ada lepas berzina hilang kan, sampai juga kan. Tak, Allah bagi lagi nikmat. Orang langgar perintah Allah, Allah bagi lagi. Orang langgar lagi, Allah bagi lagi. Langgar lagi, Allah bagi lagi nikmat. Dalam keadaan tu setiap hari Allah kata, wahai hamba aku, kamu minta ampun pada aku ampunkan kamu. Kamu bertaubat pada aku terima taubat kamu. Walaupun dosa kamu langit dan bumi, kamu bertaubat pada aku sudi ampunkan semua dosa kamu. Macam tu. Jadi Allah ni penyayang. Ada kita boleh macam tu. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Harga selautan syukurku hanyalah setitis nikmat-Mu di bumi. Allahu Akbar. Adik-adik, setelah adik-adik tengok VT tadi ataupun video tadi, macam mana adik-adik? Adakah adik-adik dah tahu dah apakah pelajaran yang kita akan pelajari pada hari ini? Dah tengok gambar ni? Kalau gambar ni rasa-rasa apa? Kalau tengok video tadi rasa-rasa apa? Tengok lagu yang Ustaz menyanyi tadi rasa-rasa apa? Taubat? Hampir-hampir nak tepat. Menangis kerana buat salah? Boleh, tapi tak tepat lagi. Tak nak buang masa lah adik-adik. Ustaz beritahu, tajuk kita pada hari ini ialah Allah pengampun segala dosa. Bab kata Abid Liu tadi, Ustaz Abid Liu, dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala ni, kalau kita minta ampun pada dia, Allah Ta'ala akan bagi keampunan. Allah Ta'ala ni, kalau kita taubat pada Allah, Allah Ta'ala akan terima taubat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala Maha Penyayang. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Adik-adik, insya-Allah kita teruskan dengan PDPC kita pada hari ini. Tak nak buang masa. Baik, pada hari ini kita akan pelajari adik-adik, iaitu berkaitan dengan pendidikan Islam KSSM tingkatan 3, bidang Al-Quran, pelajaran 1, Allah pengampun segala dosa. Adik-adik boleh buka buku, rujuk dalam buku teks, muka surat yang awal-awal, iaitu bidang Al-Quran, muka surat 2 hingga 4. Baik adik-adik, kita terus. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini adik-adik, yang pertama kita akan baca surah Al-A'raf ayat 23 dengan betul, lancar dan bertajwid dan menerangkan maksud ayat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita habis ni adik-adik dapat menyenaraikan 5 intisari ayat. Kemudian kita tahu maksud keampunan Allah dan kita tahu maksud zalim terhadap diri sendiri. Okey, kemudian yang kelima, cara-cara bertaubat, cara-cara untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ciri-ciri orang yang mendapat rahmat Allah, kelebihan orang yang mendapat rahmat Allah, pengejaran daripada ayat, dan kemudian macam biasa Ustaz Mi akan bimbing adik-adik untuk melakukan ataupun melaksanakan menjawab soalan kebat. Dan yang terakhir, disediakan untuk adik-adik di bahagian deskripsi itu ada link untuk jawab soalan kuis Google Form yang di dalamnya terdapat 25 soalan kuis. Okey adik-adik, kita tengok yang pertama. Kita akan membaca ayat ini dengan bertajwid, kemudian kita tahu maksud dia, dan adik-adik kena hafal sebab ni ayat hafazan. Okey, yang pertama kita baca dulu. Okey, baca bertajwid.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sadaqallahul azim. Okey, dah baca. Sekarang ni Ustaz Mi nak adik-adik tengok dekat mana yang Ustaz Mi gariskan, sebab ini di antara kesalahan yang dilakukan ketika membaca ayat ini. Yang pertama, adik-adik tengok dekat sini. Qala. La ni selalu orang salah baca. Dia baca macam mana? Qala rabbana. Dia lajukan dekat la ni. Padahal la ni adalah, dia ada alif ni. Alif ni dipanggil mad asli. Qala rabbana. Berapa harakat? 2 harakat. Okey, pandai. Okey, seterusnya Ustaz Mi gariskan yang kedua, iaitu zalamna anfusana. Okey, dekat sini mad jaiz munfasil. Huruf mad iaitu alif bertemu dengan hamzah terpisah dalam 2 kalimah. Alif ni satu kalimah. Okey, kita tengok kat sini ada alif, dia dalam satu kalimah yang lain. Munfasil ni maksud dia terpisah dengan hamzah. Hamzah ni pula dalam satu kalimah yang lain. Jadi bila alif terpisah dengan hamzah dengan kalimah yang berbeza, ni satu kalimah, ni 2 kalimah, maka jadi mad jaiz munfasil. Jadi macam mana hukum dia? Boleh baca dengan 4 ataupun 5. Okey, 4 ataupun 5 harakat. Okey, kemudian yang ketiga Ustaz Mi nak adik-adik tengok dekat sini, Ustaz Mi gariskan nanna. Okey, ini nun bertasydid. Bila nun bertasydid, ingat lagi, mim bertasydid dengan nun bertasydid, apa hukum dia? Pandai. Wajibal gunnah. Wajibal gunnah kita kena dengung 2 harakat. Nanna lanakunanna. Pandai. Okey, yang terakhir ialah ni. Okey, kita nak wakafkan, ada ya bersukun, dan sebelum ya bersukun ni ataupun ya huruf mati di atasnya, okey, ya sukun lah. Ya sukun sebelumnya berbaris kasrah, kita nak wakafkan, maka ia dipanggil mad arid li sukun. Okey, mad arid li sukun kita boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Adik-adik boleh rujuk dengan ustazah adik-adik, sebab ada perbincangan juga di dalam mad arid li sukun. Cuma dalam ayat ni Ustaz Mina bagi tahu ini hukumnya mad arid li sukun, sebab ya sukun sebelumnya kasrah dan kita nak wakafkan dia. Pandai adik-adik? Cantik adik-adik. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Dan kita tengok sekarang ni maksud dia. Maksudnya mereka berdua merayu. Siapa tu? Nabi Adam dan juga Hawa, isteri dia. Kenapa? Kerana mereka telah melakukan sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah. Apa mereka buat? Mereka makan buah larangan di dalam syurga. Buah khuldi tu dia makan. Lepas tu Allah Ta'ala murka kepada mereka ini, lalu mereka pun ditanggalkan semua pakaian, lalu mereka pun diturunkan ke bumi. Nabi Adam AS berada di India, dan Siti Hawa berada di Jeddah. Mereka terpisah. Okey, dan mereka bertemu kembali dan mereka minta ampun pada Allah. Mereka berdua merayu. Apa doa mereka? Wahai Tuhan, ni yang tadi, Rabbana, wahai Tuhan, zalamna, kami telah menzalimi diri kami, ya Allah. Zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Anfusana, diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan memberi rahmat kepada kami, nescaya kami termasuk lanakunanna, nescaya kami termasuk minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Allahu Akbar. Okey adik, inilah doa Nabi Adam alaihissalam bersama isterinya. Okey, jelas. Alhamdulillah. Sekarang kita tengok ini, sebab dalam buku teks dia masukkan juga lafaz istighfar ataupun dalil yang mengatakan istighfar itu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nabi kata apa? Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Allahu akbar. Apa kata Nabi?
sesungguhnya aku ni Nabi Muhammad SAW beristighfar kepada Allah fi yaumin setiap hari, dalam sehari berapa? 100 kali. Macam mana pula kita adik-adik? Ada tak kita istighfar? Allah, Nabi yang maksum, yang tak ada dosa, Nabi yang Allahu Akbar, yang dekat dengan Allah, kan? Habibullah, Khalilullah, kekasih Allah pun beristighfar kepada Allah sebagai tanda dia bersyukur kepada Allah, sebagai tanda dia hamba Allah. Nabi ni dia istighfar sebab tanda dia syukur dan dia menunjukkan dia itu hamba Allah. Sebab tu Nabi istighfar sebanyak 100 kali. Padahal Nabi ni adik-adik, dia dah maksum dah. Tapi tanda syukur dia dan sebagai tanda kehambaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni lafaz, ini dalil yang menunjukkan kita ni kena beristighfar. Macam mana Nabi istighfar, kita kena beristighfar, kita kena lebih banyak lagi. Begitu. Baik. Yang kedua, dalam buku teks juga dia boleh tengok, ini doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia jumpa Nabi, dia tanya, dia beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, ajarkan padaku doa yang boleh aku bacakan di dalam solat. Lalu Nabi ajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Adik-adik tengok, okey, Allahumma inni, okey, sama-sama boleh baca. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apabila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq minta Nabi ajarkan pada dia, apakah doa yang boleh aku bacakan dalam solat? Apa maksud dia, adik-adik? Maksud dia, ya Allah, sesungguhnya terlalu banyak aku menzalimi diriku sendiri. Banyak dah aku buat dosa. Itu maksud dia. Dan tiada siapa yang mengampuni dosa melainkan Engkau. Dan buat dosa ni nak ampun Engkau, wahai Allah. Maka ampunilah dosaku dari sisimu dan kasihilah daku, ya Allah. Engkaulah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Inilah maksud daripada doa yang kita bacakan tadi. Adik-adik boleh amalkan, dan doa ini boleh kita baca di dalam solat kita ketika sujud terakhir kita. Okay, sujud terakhir sebelum kita nak bangun untuk tahiyat akhir. Waktu tu kita sujud lama sikit, tapi kena semayang sorang-sorang lah. Semayang sorang-sorang. Kalau semayang ramai-ramai jadi imam, nanti tunggu orang tunggu lama pula. Apa hair dia ni lama menung pula, kan? Jadi kalau duduk sorang-sorang, kita semayang, kita baca. Begitu. Okey, seterusnya. Seterusnya adik-adik, perintah Allah di dalam surah Al-A'raf yang kita bacakan tadi. Lafaz qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahu Akbar. Okey, apa ada dalam ayat tu? Yang pertama, dia nak bagi tahu pada kita perintah Allah. Perintah Allah apa? Yang pertama, melakukan dosa merupakan suatu kezaliman terhadap diri sendiri. Jelas adik-adik? Melakukan dosa merupakan kezaliman pada diri sendiri. Sebab apa? Sebab nanti kita yang tanggung dosa tu bukan orang lain. Diri sendiri yang tanggung. Siapa nak kena azab? Kita sendiri, bukan orang lain. Jadi bila kita dah buat satu dosa, kita telah mendalimi diri kita. Sebab kita yang akan tanggung dosa tu, kita yang akan kedang azab. Allahu Akbar. Baik, yang kedua, taubat yang dilakukan oleh Nabi Adam itu wajib dicontohi oleh semua orang yang beriman dalam kehidupan seharian. Wajib. Jadi kita wajib beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi Adam dia istighfar pada Allah, sehingga kan dikatakan dalam hadis, Nabi Adam ni dia istighfar hari Jumaat, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa dia. Allahu Akbar. Begitu. Kemudian yang ketiga, Allah sentiasa menerima taubat hamba-Nya yang menyesal di atas dosa yang dilakukan. Maknanya apa, adik-adik? Kalau kita berdosa, kena ada sesal di dalam hati kita. Boleh menangis.
apabila kita mengenangkan dosa kita tu. Itu dipanggil menyesal. Kalau kita cakap aja tak cukup. Tak cukup. Rajulun zakarallah khalian fafadan ainah. Allahu Akbar. Ni yang dikatakan di antara 7 golongan yang akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Di saat kita duduk di bawah cahaya matahari, di saat itu orang duduk dalam peluh mereka sendiri berdasarkan amalan, dan ada yang lemah dalam peluh mereka sendiri. Di saat itu Allah Ta'ala akan ambil, Allah Ta'ala akan selamatkan orang yang zakarallah, dia ingat Allah, dia taubat, dia ada dosa, dia taubat pada Allah, dia ingat Allah tu, dia takut dengan azab Allah, dia taubat. Last sekali, fafadan aina, jatuh air mata dia kerana penyesalan di atas dosa dan kerana takutkan azab Allah. Ini maksud dia. Jadi kena ada sesal ketika kita nak bertaubat pada Allah. Yang keempat, orang yang mendapat keampunan Allah ialah mereka yang beruntung. Bila dapat keampunan Allah, akhirat kita bersih jumpa Allah. Bila bersih jumpa Allah, jalan mudah nak masuk syurga Allah. Itu maksud beruntung. Beruntung maksudnya jauh daripada azab Allah, jauh daripada api neraka, dan kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Okey, yang kelima, antara sebab untuk mendapat keampunan dan kasih sayang Allah termasuklah mengakui dosa yang dilakukan. Syarat. Okey, ini maksud syarat. Syarat untuk dapat keampunan dan kasih sayang Allah. Dapat ampun dan dapat rahmat Allah. Macam mana? Mengakui dosa. Ya Allah, aku dah lama tak semayang, ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah. Lepas ni, ya Allah, aku pasti akan semayang, ya Allah. Aku akan qada balik semua semayang-semayang yang aku pernah tinggalkan, wahai Allah. Macam tu. Ya Allah, aku minta ampun, ya Allah. Aku tahu aku ni hamba yang jahat, wahai Allah. Nikmat yang Engkau berikan banyak dekat aku, ya Allah. Engkau adakan aku kesihatan, Engkau adakan aku harta, Engkau beri aku rezeki, tapi aku tak semayang, ya Allah. Ya Allah, aku mengakui dosa aku, ya Allah. Aku akan semayang lepas ni, ya Allah. Menangis anda. Menangis adik-adik. Allahu Akbar. Macam itulah adik-adik. Sebab dosa ni adik-adik menyebabkan kita masuk neraka Allah. Jadi setiap kali adik-adik nak minta ampun pada Allah, datangkan sesal, akui segala kesalahan adik-adik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita adik-adik. Setiap orang ada dosa. Kullu bnu Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabin, kata Nabi. Sebaik-baik orang yang buat salah ni, sebaik-baik orang yang buat salah ni, dia bertaubat pada Allah. Dan syarat taubat mesti mengakui dosa, menyesal sungguh-sungguh sehingga mengalirkan air mata. Begitu. Okey adik-adik, kita teruskan. Okey, teruskan kita tengok kat sini, keampunan Allah ialah penghapusan dosa oleh Allah kepada hamba yang berdosa dan memohon taubat kepadanya. Ini maksud keampunan, iaitu dosa habis, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Kemudian Allah Ta'ala bagi orang yang memohon taubat kepadanya. Itu penghapusan. Keampunan Allah maksudnya hapus dosa. Lepas kita taubat pada Allah, kita mengakui dosa-dosa kita, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, maka terhapuslah dosa kita. Ini yang kita nak. Yang keempat, orang yang melakukan dosa terhadap Allah seperti mencuri, meninggalkan solat, tidak berpuasa di bulan Ramadan, dianggap menzalimi diri sendiri kerana melanggar hukum syarak. Ini Ustaz beritahu tadi, menzalimi diri sendiri kerana dia langgar hukum syarak. Kita ni hidup ada tujuan. Apa tujuan hidup kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan hidup kita. Tidak aku jadikan, kata Allah, ni jin dan kita manusia, illa, kecuali apa? Ibadat pada Allah. Maknanya bangun pagi, aku nak ibadat pada Allah. Apa yang aku buat mesti ibadat, dan aku takkan langgar syarak. Apa yang Allah Ta'ala kata jangan buat, jangan buat. Apa yang Allah Ta'ala suruh buat, suruh buat. Tapi kalau kita tak buat apa yang Allah Ta'ala suruh buat, dan kita langgar apa yang Allah Ta'ala kata jangan buat, maka kita telah menzalimi diri kita. Sebab apa kita menzalimi diri kita? Dia jawab, mendedahkan diri mereka kepada kemurkaan dan azab Allah. Kita kena dua. Allah Ta'ala bagi kita dua bila kita langgar perintah Allah. Pertama, kita dapat murka Allah. Siapa dapat? Kita. Sebab tu dikata menzalimi diri kita, bukan orang lain dapat. Kita yang dapat murka Allah, kita yang dapat azab Allah yang kata neraka tu. Allah Akbar. Baik adik, itu yang keempat. Okey, sekarang kita tengok yang kelima, cara-cara bertaubat.
Cara-cara bertaubat adik-adik, yang pertama bersegera bertaubat. Bila kita dah ada rasa keinsafan, Allah Ta'ala ni dia bila sayang kita, dia akan sentuh hati kita. Bila Allah Ta'ala dah sentuh hati kita, adik-adik kena cepat-cepat segera bertaubat. Adik-adik pernah dengar kan cerita orang yang bunuh 100 orang. Mula-mulanya dia 99 orang dia bunuh. Tu hadis tu, hadis sahih. Apa dia kata? Bila dia bunuh 99 orang, bukan jalan-jalan pembunuh ni. Bukan seorang dia bunuh, jahat sungguh. Kalau kata ulama, kalau dah bunuh orang, lain-lain benda jahat mesti lagi dia buat. Bunuh tu dah teruk dah tu. Bukan bunuh seorang, bunuh 99 orang. Nampak? Yang bunuh 99 orang ni pun, dan last kali dia bunuh 100 orang. Sebab bila dia tanya pada Abid itu, dia kata, kamu dah bunuh 90. Bila dia kata, aku ni banyak buat dosa. Dosa apa kamu buat? Aku bunuh 99 orang. Apa kata Abid tu? Kamu 99 orang, seorang pun dah dosa besar ni. 99 orang, macam mana Allah Ta'ala nak ampunkan kamu? Dia ambil pedang dia bunuh Abid tu, jadi 100 orang. Nampak? Dah 100 orang dia bunuh. Last sekali dia pergi dekat satu alim. Beza kan? Abid, alim. Abid ni siapa? Abid ni ahli ibadah tapi ilmu tak ada. Tapi ada satu lagi namanya alim, dia ilmu ada. Sebab tu orang yang paling baik ialah orang yang berilmu. Darjat ditinggikan oleh Allah kerana ilmu. Okey. Jadi dia cari jumpa alim. Alim kata Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala ni Maha Pengampun. Bila Maha, maksudnya dia pengampun. Allah Ta'ala Maha Penyayang. Dia sangat sayang hamba dia. Bila hamba dia dekat dengan dia, kan, Tuhan, selangkah ku dekat padamu, 1000 langkah kau dekat padaku. Tu Tuhan yang dikatakan Allah. Selangkah kita datang, 1000 langkah dia datang kat kita. Allah, itu yang dikatakan penyayangnya Allah. Itu yang dikatakan pengampunnya Allah. Jadi alim ni kata apa? Allah Ta'ala akan pasti ampunkan kamu. Yang penting kamu segera bertaubat. Dan kamu kena lari daripada tempat ni. Tempat kamu buat maksiat ni, kamu kena pergi ke satu tempat. Last sekali dia pergi kat tempat tu, dia meninggal di tengah jalan. Bila di tengah-tengah jalan, berlakulah pertikaian di antara malaikat, sama ada nak bawa dia ke syurga ataupun nak bawa dia ke neraka. Lalu malaikat tu, Allah Ta'ala mengatakan kena sukat. Datang malaikat lain kata kena sukat. Jadi sukat adalah sekali dekat hamba Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala dah tahu dah, Allah Ta'ala ni adil, dia penyayang. Jadi Allah Ta'ala dengan takdirnya dekat dengan tempat dia nak taubat. Lalu dibawalah orang yang bunuh 100 orang ni ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alam barzah yang dekat dengan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya apa? Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. 100 orang bunuh. Adik fikir, bunuh 100 orang pun, kalau dia betul-betul menyesal, dia bersegera bertaubat, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia. Dapat adik? Maknanya apa? Maknanya apa dosa kita pun Allah Ta'ala pasti akan ampunkan. Tapi ada cara dia. Okay, cara dia apa? Yang pertama, segera bertaubat. Buat dosa terus taubat. Kemudian yang kedua, meminta maaf daripada makhluk terlebih dahulu jika melibatkan kesalahan sesama makhluk sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita ada buat salah dengan orang, kita kena minta maaf dengan dia. Kena jumpa dia, mengaku aku ada buat salah dengan kamu, dan salah aku ini sekian. Contoh kalau kita mengumpat dia, aku ada mengumpat kamu, aku ada kata kamu macam ni. Aku minta maaf, lepas ni aku takkan buat dah. Aku minta maaf banyak-banyak. Aku takut sangat dengan azab Allah disebabkan aku mengumpat kamu. Aku ada fitnah kamu, aku minta maaf, aku fitnah kamu. Aku yang fitnah kamu, nak buat apa buatlah pada aku. Aku minta maaf, aku taubat, aku takkan buat dah benda ni. Kita cakap macam tu, lalu orang tu memaafkan kita. Ini penting adik, sebab nanti hari akhirat, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari akhirat tidak bermanfaat mal, harta benda kita, wala banun, dan anak pinak kita tak bermanfaat. Dosa yang kita buat pada orang, kita tak boleh ambil duit kita kat dunia nak bayar.
Sebab bila hari tu, bila kita ada buat zalim pada orang, orang tu datang tuntut pada kita, dia bukan nak duit kita. Sebab yang bernilai pada waktu tu ialah pahala. Dia nak pahala kita. Jadi bila kita ada buat zalim pada orang, orang akan ambil pahala kita bawa ke dia. Itu masalah. Lah kali pahala kita yang mengunung tu hilang. Lah sekali tinggal dosa kita. Bila dosa je tinggal, ke mana kita adik-adik? Neraka Allah. Sebab tu cari orang. Kalau kita ada buat salah, orang cari orang tu, supaya kita selamat di hari akhirat kelak. Begitu. Tu yang kedua, bila kita nak taubat. Yang ketiga, bertaubat bersungguh-sungguh. Macam mana Ustaz Mi bagi tahu tadi, kalau boleh mengalirkan air mata, sungguh-sungguh menyesal, azam. Okey, bersungguh-sungguh dengan beristighfar, dengan mengakui kesalahan, menyesal atas dosa yang dilakukan, meninggalkan perbuatan dosa itu dengan segera, kemudian berazam tidak akan mengulanginya lagi. Ingat tu, sungguh-sungguh mengakui, tinggal terus dosa tu, dan azam tak akan ulang lagi. Sambil beristighfar, menangis, biar menangis. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ampunkan dosaku ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Biar ada alunan sedih, kita rasakan kita berdosa pada Allah, kita ingat semua dosa-dosa kita, dan kita mengalirkan air mata dia. InsyaAllah dengan cara ini Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita, dan kita akan mendapat rahmat Allah. Baik, seterusnya adik-adik, cara untuk mendapat rahmat Allah. Yang pertama, taubat. Ini Ustaz ni bacakan je ya. Benda ni berulang-ulang aja. Bertaubat dengan ikhlas semata-mata kerana Allah, dan berazam tidak akan mengulangi dosa yang dilakukan. Ni yang tadi kan. Yang kedua, melaksanakan ibadat dengan ikhlas dan sempurna. Pastikan semua ibadat wajib yang sebelum ni mungkin kita tinggalkan, kita buat. Okey, supaya Allah Ta'ala sayang kita, Allah Ta'ala bagi rahmat pada kita. Kemudian berkasih sayang bersama anggota keluarga dan masyarakat. Silaturahim dengan masyarakat, dengan keluarga bagi cantik. Okey, yang ketiga, yang keempat, sentiasa bermuhasabah diri dan memohon keampunan dan rahmat Allah. Setiap hari sebelum tidur muhasabah balik. Ada tak aku buat dosa dengan orang? Ada tak amalan yang Allah Ta'ala suruh aku tak buat? Ada tak amalan yang Allah Ta'ala, ada tak benda yang Allah Ta'ala kata jangan buat, aku buat? Muhasabah balik. Bila ada istighfar, dan azam takkan buat lagi. Kemudian habis tu kita mohon keampunan pada Allah dan minta rahmat pada Allah. Doa rahmat banyak. Kita boleh doa macam mana yang kita hafal tadi. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ulang. Doa macam mana? Doa Nabi Adam AS. Jadikan ia zikir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita dan memberi rahmat kepada kita, insya-Allah. Baik adik-adik, sekarang yang ketujuh, ciri-ciri orang yang mendapat rahmat Allah. Ini cantik. Okey, nombor 7 ni, bila kita dah dapat rahmat Allah, apa jadi kat kita adik-adik? Suka melakukan amal makruf dan nahi mungkar. Allah Ta'ala dah pandang kita, Allah Ta'ala dah sayang kita. Jadi dia bimbing kita, dia dorong kita untuk melakukan amal makruf dan mencegah kemungkaran. Kita jadi istiqamah melakukan solat. Sayang solat ni. Bila dengar azan je rasa nak pergi semayang. Bila dengar azannya nak ajar ahli keluarga pergi semayang. Seronok kan? Kemudian kita jadi orang yang menunaikan zakat dan sentiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Ini yang akan berlaku, ataupun yang dikatakan ciri orang yang mendapat rahmat Allah. Kalau kita ada ciri ni, maknanya Allah Ta'ala dah menyayangi kita. Alhamdulillah. Okey, yang ke-8, kelebihan mendapat keampunan dan rahmat Allah. Bila kita dapat rahmat Allah, disayangi dan dicintai oleh Allah. Ni penting tak disayangi dan dicintai oleh Allah? Penting adik-adik. Sebab doa mudah makbul, urusan dipermudahkan, semuanya cantik. Kehidupan kita ni rasa bahagia je, ada keberkahan bila kita dah dapat keampunan dan rahmat Allah. Allah Ta'ala jadi sayang dan cinta pada kita. Kemudian yang kedua, diampunkan segala dosa oleh Allah. Ni
kelebihan bila kita dapat keampunan Allah. Dimurahkan rezeki, ditinggikan kedudukannya di sisi Allah. Ini kelebihan. Okey, seterusnya pengajaran ayat surah Al-A'raf ayat 23 yang ke-9. Okey, ke-9 ni yang pertama, pengajaran daripada ayat, kita hendaklah memohon keampunan kepada Allah. Okey, kerana dosa yang kita lakukan merupakan kezaliman terhadap diri sendiri. Kena mohon ampun. Kalau tidak, kita akan tanggung azab di hari akhirat. Itu maksud daripada A ini. B, umat Islam hendaklah sentiasa memohon rahmat daripada Allah supaya hidup kita bahagia di dunia dan akhirat. Pentingnya rahmat ni, sebab rahmat ni kasih sayang Allah. Kita kena pohon rahmat. Banyak doa-doa dalam Quran rahmat, kan? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Nampak? Min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kan ada rahmah itu, rahmat. Kan dalam surah Al-Kahfi. Adik-adik kan hafal surah Al-Kahfi 1 sampai 10. Kan? Rabbana atina min ladunka rahmah. Kan? Rabbana atina min ladunka rahmah. Jadi, kan ada rahmah. Kan? Dalam surah Al-Kahfi itu. Min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini semua rahmat. Sebab apa rahmat ni penting? Sebab dengan rahmat ada kasih sayang Allah. Maka bila rahmat tu ada di kalangan kita, di ahli keluarga kita, dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Bahagia di dunia, kita, keluarga kita, urusan kita semua dimudahkan sebab ada rahmat kasih sayang Allah. Di hari akhirat, rahmat itu ialah kita dapat masuk syurga. Sebab kita masuk syurga bukan sebab pahala kita. Masuk syurga kita kerana rahmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Okey, C, kita hendaklah mengakui kesalahan kita, menyesali dan berazam tidak akan mengulangi dosa yang kita lakukan kerana ia merupakan syarat diampunkan dosa. Ni tadi Ustaz minta bagi tahu. Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang soalan kebat adik-adik. Dah bersedia dengan soalan kebat? Okey, soalan kebat yang Ustaz ni bawa pada hari ini ialah perbuatan zalim merupakan bermaksud melakukan sesuatu perkara bukan pada tempatnya, dan perbuatan ini akan menedahkan diri mereka kepada azab Allah. Pada pendapat anda, kata adik lah, apakah yang akan berlaku sekiranya perbuatan zalim berluasa dalam kalangan masyarakat? Apa akan berlaku? Okey, pendapat kan? Jadi adik-adik jawab lah. Macam-macam cara adik-adik boleh jawab berdasarkan pendapat adik-adik. Apa akan berlaku? Maknanya kesannya lah, akibatnya lah, kan? Kesannya apa berlaku? Kan? Apa akibatnya? Jadi adik-adik boleh fikir. Okey, di sini jawapan ataupun cadangan jawapan Ustaz Mi. Seperti biasa Ustaz Mi ingatkan, bila adik-adik bertemu dengan soalan kebat, dia ada 4 untuk dapatkan 4 markah. Jadi isi, ada huraian lengkap dan kesimpulan. Jadi boleh tengok lagi video Ustaz Mi sebelum ni. Ustaz Mi cerita benda yang sama. Okey, kemudian di antara isi dengan huraian, dia ada suka. Untuk kita sambungkan ayat S-U-K-A. S supaya, A agar, K kerana, bukan, S supaya, U untuk, K kerana, A agar. Ustaz dah lupa dah. Okey, betul. Okey. S supaya, dia suka kan, U untuk, K kerana, A agar. Okey. Jadi kat sini Ustaz Mi sambung dengan K kerana. Jadi masyarakat menjadi huru-hara kerana kemungkaran berada di mana-mana. Kemudian kita nak pergi kepada seterusnya ini, iaitu huraian lengkap. Adik-adik boleh gunakan kaedah Ustaz Mi, iaitu CAK. C-A-K. C contohnya, K kesannya, A akibatnya. Jadi di sini yang sesuai untuk jadikan huraian lengkapnya ialah contohnya C. Ustaz Mi pilih C contohnya, iaitu contohnya kes kecurian jika berlaku dalam masyarakat akan mengakibatkan kehidupan mereka tidak tenteram. Okey, yang terakhir kesimpulannya. Kesimpulannya adik-adik, seperti mana biasa sebelum ni Ustaz Mi bagi kaedah P-I-H, P pendahuluan, I-E-C, H huraian. Jadi P pendahuluan, kesimpulannya kita hendaklah. Ni jangan ubah. Ustaz Mi bagi tips, jangan ubah. Bila pemeriksa tengok, dia akan kata inilah dipanggil pendahuluan. Okay, isi dia apa? Mengamalkan kasih sayang sesama anggota masyarakat.
Okey, kemudian ayat sambung di antara isi dengan huraian. Macam biasa. Isi huraian bila nak sambung kena ada kaedah suka jadi S supaya lupa lagi. U untuk, K kerana, A agar. Jadi kat sini Ustaz Mi ambil A agar. Agar apa? Terjamin kebahagiaan di antara kita. Ini semua titik yang Ustaz Mi bagi supaya otak kita mudah nak berfikir apakah selepas itu, apakah selepas itu. Contoh, masyarakat menjadi huru-hara kerana apa? Kita pun boleh adalah kemungkaran berada di mana-mana dan untuk mudahkan kita menjawab soalan kebat ini. Okey adik? Faham? Cantik adik? Bagus. Alhamdulillah. Okey, sekarang jangan lupa adik, tekan link di deskripsi di bawah untuk jawab 25 soalan kuis yang Ustaz sediakan khas untuk adik-adik di rumah yang Ustaz sayang kerana Allah, supaya dapat mengukuhkan lagi pemahaman adik-adik tentang tajuk yang kita pelajari pada hari ini. Selamat menjawab. Jangan lupa subscribe supaya kita berjumpa lagi pada masa-masa yang akan datang dengan video-video yang lebih menarik dan wow untuk adik-adik, hanya untuk adik-adik. Allahu Akbar. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jazakumullah khair. With